Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Ma sya'allahu kana. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Abad. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharat. Soal, apa arti percaya dengan hari akhirat? Jawabnya iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf, i'tiqad tiap-tiap yang berjamaah mesti kena mati apabila sampai ajalnya. Tiada terdahulu, tiada terkemudian. Dan jikalau dibunuh atau ia bunuh dirinya sekalipun, dah masuk ke dalam kubur pada hissi atau pada ma'nawi, dan disoal oleh munkar nakir, melainkan orang yang dikecualinya, dan nikmat atau azab dalam kubur, nisbah azab akhirat. Dan bangkit daripada kubur, hidup balik, dan berhimpun di padang mahsyar pada hari kiamat, dan dihisab dan ditimbang segala amalan yang kita kerja, dan minum air kolam Nabi oleh tiap-tiap orang yang Islam di padang mahsyar sebelum laluan sirat, dan lalu sirat dan neraka, dan dapat syafaat Nabi kemudian daripada seumpamanya bagi tiap-tiap orang yang berdosa yang Islam, dan syurga, dan binasa langit bumi. Jadi tiada semacam belum ada dahulu, kemudian daripada masuk syurga ahli syurga, dan masuk neraka ahli neraka, dan orang yang Islam kekal dalam syurga, dan orang yang kafir tiada masuk, hanya kekal dalam neraka selamanya. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, masih ada kita tahun ke bumi ni, alhamdulillah. Dialah yang menghidup dan mematikan kita, alhamdulillah. Dia memberikan segala panca indera kita, penglihatan, pendengaran. Dia berikan kita boleh membau, merasa, menyentuh. Alhamdulillah, diberi kita pula nikmat besar menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita yang Islam, diberi pula kemudahan taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Dijadikan kita pula haluba dan minat untuk nak ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia, nak belajar dan faham pelajaran agama. Dan syukur banyak dijadikan
hati sanubari kita ada semangat untuk buat agama, makin ke arah untuk membuat taat, makin ke arah untuk Allah Ta'ala makin dikenal. Allah Ta'ala pula menjadi matlamat hidup kita. Bersama dengan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghurai, penjelas apa yang telah diperintahkan oleh dia. Alhamdulillah diberi kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir pagi ini untuk solat jemaah, berada dalam majlis yang mulia untuk kita bicarakan bab iman daripada kitab Paku Iman, insya-Allah. Soal, apa arti percaya dengan hari akhirat? Kita nak masuk rukun iman kelima. Beriman dengan hari akhirat, beriman dengan hari kemudian, beriman dengan hari kiamat. Itu bahasa-bahasa yang kadang disebut. Bahasa dulu tengok, beriman dengan hari akhirat. Kenapa dipanggil hari akhirat? Akhirat tu daripada perkataan akhir. Bahasa Arab dipanggil yaumul akhir, dipanggil yaumul akhir. Antara sebagai ulama hurai kenapa dipanggil yaumul akhir ataupun dipanggil akhirah. Ya, hari akhirat kita Melayu bahasa sebutannya tu, kalau ikut sebutan hari akhirah kan. Tapi kita dah masyhur, kesalahan yang dah masyhur sangat, khata' masyhur, dipanggil hari akhirat. Sepatutnya hari, kenapa pula hari akhirah pula? Dia ada tamar butah di belakang. Yang tu kesalahan bahasanya tu, kalau kita belajar nahu dipanggil khata' masyhur. Maksudnya kesalahan yang dah popular sangat dah. Dan shawabul mahjur, benda betul yang telah ditinggal. Dari segi sebutan tu, kita tak sebut hari akhirah. Kalau ada orang sebut tu kita pelik. Hari akhirah pelik hari akhirat, dia ada hari akhirah kan? Macam kita sebut kudrat iradat. Kudrat iradat ke kudrah iradah? Sepatutnya kudrah iradah. Kita sebut kudrat iradat. Kenapa? Kenapa tak kudrah iradah? Kenapa kudrat iradat? Sepatutnya kudrah kudrat kudrah iradah. Kita sebut kudrat iradat. Itu pun khata' masyhur juga. Khata' pun khata' dari segi bahasa, kesilapan sudut bahasa, tapi dah masyhur. Kaedah kita kalau salah tu dari segi bahasa, sebutan, tamar butuh apa macam ni, kesalahan macam ni boleh diabaikan. Apatah lagi dah sebati, nak tukar apa bayar. Bahkan masyhur dengan bahasa salah tu lagi, sebutan yang salah tu. Dari segi kaedah syarak tak ada masalah nak sebut perkataan tu. Jangan tak ada iman aja dengan bab tu atau kita bicara bab iman. Jadi asal disebut kenapa dipanggil hari akhirat? Sebagai ulama kata dipanggil hari akhirat pasal tak ada dah malam selepas itu. Tak ada istilah malam. Duduk dalam kubur bukan ada siang malam. Kalau ada pun pandang dari segi laluan masa tu. Tapi orang alam barzah tak ada istilah siang malam. Tak ada. Dibangkit di padang mahsyar nanti pun tak ada istilah siang malam pagi petang, tak ada. Untuk apa? Siang je lah. Siang je. Mana ada malam. Akhirat bukan ada tidur. Dalam kubur pun bukan ada tidur. Kalau ada tidur pun tidur istilah majazi lah. Pasal orang-orang yang beriman, orang soleh, kurang-kurangnya iman dia iman soleh ke amal soleh. Iman dia iman soleh. Malaikat mungkin nakir akan kata
naum ta'arus. Bila masuk kubur nanti, mereka kata tidurlah sebagai tidur pengantin. Sebut tidur tu kan. Kalau pun tidur, dia bukan jangan tidur kita ni, dia hidup dalam tu, ada nikmat yang dia dapat kan. Sebut tidur tu maksudnya berehat, bukan tidur tu macam ditidurkan macam kena COVID lagi pagi-pagi tasbih. Dan COVID ada masalah apa sikit kan, ditidurkan. Kebanyakan yang ditidur pun lah ni bukan pasal COVID, pasal vaksin. Kena vaksin ditidurkan, dan kebanyakan yang telah ditidurkan ni tidur terus pasal COVID tu hal, pasal vaksin pun ditidurkan. Begitu banyaklah kes-kes vaksin ni. Saya tengok besar rambut tengok. Dia ada maklumat tak tepat yang disebar kan. Tak boleh saya syarah tu je lah. Pasal dia orang pun duk vaksin lah ni bukan masalah kesihatan, masalah takut COVID. Pasal apa? Dia orang vaksin kena paksa. Bukan pasal nak perlindungan. Ayat aja sebut berhak mendapat perlindungan. Apa sebut? Pesakit COVID tahap 3, 4, 5 sudah berkurangan 50%. Sebut itu. Hak kena vaksin mampu saya tak cerita. Saja saya sebut itu sikit. Macam mana boleh pergi situ? Tak tidur, ditidurkan. Dalam kubur tak tidur. Butuh rehat. Rehat pun dengan nikmat. Dalam keadaan nikmat. Macam mana nikmat dalam kubur? Memang antara wajib beriman nanti nikmat dalam kubur. Dalam kubur ni tidur macam mana tidur malam pengantin. Siapa tak nak kahwin tak tahu tidur malam pengantin. Siap. Panjang syarah lagi, mabuk pula. Apa cerita cerita tidur tu. Cerita tidur. Jadi tak ada malam dah selepas daripada mati. Tak ada malam lah di akhirat nanti. Tak ada. Satu orang dalam neraka pun macam mana keadaan dia? Tak ada malam dah. Pasal apa? La yamutu fiha wa la yahya. Tak mati, tak hidup. Mahal putih masa dengar ayat Quran kan? La yamutu fiha wa la yahya. They didn't alive in the hell and they are not dead. Tak hidup, tak mati. Hidup ni tak, mati juga. Itu apa pingsan? Dia tidur kan, mabuk. Tu bahasa. Apa maksud la yamutu fiha? Tak hidup sebagai hidup orang seronok, gembira. Tak ada. Ahli neraka. Itu maksud tak hidup. Bukan tak hidup maksudnya tak ada roh kan. La yamutu fiha wala yahya, dan tak, saya terjemah hak hidup dulu. La yamutu fiha, tak mati dalam neraka, tak mati lah. Apa maksud tak mati? Memang tak mati, hidup. La yamutu fiha wala yahya, dan tak hidup. Tak hidup apa? Tak hidup dengan mana tak hidup dalam keadaan nikmat. Tu tak hidup. Bukan tak hidup tu mati pun tidak, hidup pun tidak. Jadi di syurga, ahli neraka, dalam neraka macam mana? Pingsan. Hidup pun tidak, mati pun tidak. Bukan maksudnya tu. Memang hidup, cuma tak hidup dengan hidup pun nikmat. Tak ada. Mati memang tak ada. Takkan ada mati dua kali. Mati sekali ya. Pandang pada sudut sebelum kita ada mati, lepas tu ni hidup, lepas tu mati, mati dua kali lah itu. Kalau pandang sudut tu, tukar mati dua kali, itu tak ada kali kedua.
Allah. Tu pun tak ada, tu tak ada jasad. Tak dihubungkan roh ke jasad. Roh tak mati. Roh tak binasa, roh tak hancur. Roh tak hancur. Yang mati jasad. Jasad yang akan za'iqatul maut, pasal nak tanggal roh daripada jasad. Baik, sekilas sekali lalu asal cerita apa hari akhirat. Kenapa panggil hari akhirat? Kerana tak ada dah siang selepas hari tersebut. Jadi ada dua fenomena, tak ada siang ni. Bila? Masuk dalam kubur, bangkit di mahsyar. Itulah maksud hari akhirat. Dari akhirat itulah kita dalam syarak dia ada dua makna. Hari akhirat ni dua makna tu asal sebut ni, yang terdekat akhirat kita, tak ada dah malam selepas itu kubur, mati. Hari akhirat satu lagi ialah bangkit di mahsyar. Jadi pun nisbah kita pakai orang Melayu khasnya, kita dah guna hari akhirat ni, mati ke satu hal, tapi kita jarang selalu faham ke sana tu. Tapi antara beriman dengan hari akhirat ni bab mati. Mati itu adalah akhirat. Apa dah sebut. Satu betulkan persepsi kita tentang mati tu, pasal kita boleh balik ke akhirat bila-bila. Bila akhirat tu mati. Antara yang kita pakai dalam bahasa Melayu bila sebut akhirat ni ada dua makna. Apa dia? Akhirat dengan mana? Kemusnahan alam, langit, bumi, bulan, matahari, hancur semua. Dan apa antara keduanya, melainkan apa yang Allah Ta'ala kenaki. Itu makna akhirat satu. Dan makna akhirat yang kedua ialah bangkit semula daripada, selepas daripada tiupan sangkakala. Hak tu selalu yang dipahamkan hari akhirat. Dari segi pakai memang pakai, tak jadi masalah tu, tak ada masalah akidah tu. Cuma jangan tolak je bahawasanya adanya mati, adanya bangkit di mahsyar, dan adanya ahli syurga ke syurga nanti, ahli neraka ke neraka. Wajib beriman tu. Sekali lalu lah. Jadi tak langsung, cara tak langsung tu kita sebut dah. Dengan soalan ditanya kita nak masuk ni, macam mana beriman dengan hari akhirat. Jawabnya iaitu pertama, wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad tiap-tiap yang bernyawa mesti kena mati. Masuk kena mati itu dia akan rasa mati. Yang mati itu apa? Jasad. Ini sebut tu. Roh tak mati. Isyarat Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang kullu nafs, setiap yang ada nyawa, ada roh. Semua yang ada roh, za'iqatul maut. Za'iqa berzaqa, yazuqu, zauq, apa? Pasti akan merasai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang ada nyawa pasti akan zauq, mati. Istilah zauq mati apa? Dia akan rasa mati. Itu yang bahasa disebut tiap-tiap orang bernyawa mesti kena mati. Dia kena mati. Dan mati kaedah syarak kita, atau kata beriman dengan hari akhirat, pasal apa mati? Mati COVID lagi. Tak, mati pasal apa? Ajal. Itu istilah syarak. Pasal apa mati? Dah sampai ajal. Berpantang mati sebelum ajal. Kaedah kita bahasa syarak disebut mati pasal apa? Sampai ajal. Itu bahasa yang dia pakai. Tak ada masalah langsung guna bahasa sampai ajal. Cuma selalu kita duk istimal, kita duk pakai apa dia? Mati di atas apa? Sabab mati. Kita selalu pegang. Sedangkan nisbah iman, wajib beriman, mati pasal apa? Mati pasal apa? Sampai ajal. Bukan mati pasal COVID.
Mati Covid kalau puas yang Covid. Atau apa? Apa saya nak sebut ni? Mati sampai ajal. Sebut mati Covid, mati sakit jantung, mati kecil manis, mati kanser. Tu apa tu? Sabab. Sabab zahir. Bila sabab zahir tu, kita orang beriman, kaedah kita kena faham sabab batin. Siapa? Allah yang menghidup dan memati. Hatta ada bab kita dah belajar, wa yaqbidur ruha rasulul mauti. Cabut roh ni rasulul mauti. Nabi khas diutus untuk cabut nyawa Israel. Walaupun ada tugasan untuk Israel cabut nyawa, tenggelam pahaman kita ke malaikat ni kerana terlalu musyahadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu satu sudut ada pernah kita bercakap sebut saya lalu dapat tak dapat tu lah atau macam mana pun bab ni, bab mati rasanya kita kalau tak ikut disiplin ulama' Datuk Guru kita, mati Allahumma salli wa sallim ala sebut mati tu hanya bersandar kepada sebab, tak pandang langsung kepada musabbibul asbab. Itu masalah. Nak mati apa? Kecil manis. Mati apa? Mati apa? Covid. Mati apa? Asin. Mati apa? Accident. Mati. Macam-macam hal mati. Hatta sampai mati tu dengan mana, kalau nisbah manusia ni cabut roh, mati tu dengan mana kemusnahan alam ni. Allahumma salli. Slow sikit sebut. Sebut banyak sangat yang terlupa lah apa pakai. Allahumma salli sallim ala. Astagfirullah. Jadi mati sampai ajal. Sebut sabab tu sampai tenggelam rasa sedar kita yang memati, yang menghidup ni Allah. Pasal terlalu pandang sabab sampai tak pandang Allah Ta'ala langsung. Tu masalah tu. Hidup pun tak rasa langsung hidup ni sihat ni Allah yang bagi sihat. Bahkan aku sihat, aku dah sihat. Kalau buat makan ubat kecil sabab ke, sampai sihat, siapa sihat? Tengok aku jogging. Siapa sihat? Tengok aku punya makanan macam mana. Tak ada kolesterol, jantung ke tinggi apa. Tak ada. Sihat. Macam apa? Aku kuat jogging. Aku kuat diet. Tak sedar langsung Allah Ta'ala yang bagi sihat kita. Masalah besar kita ni iman. Masalah. Satu, gunakan balik istilah-istilah ni, mudah-mudahan menyedarkan kita bahawasanya Allah lah yang jadi istilah sumber kita kan. Kita datang lagi pada dia, hidup pun dengan dia, dan mati pun akan balik ke dia. Iman tu mesti betul lah. Abang akhirat ni sebab kata mati akan dia balik, yang tu orang faham satu hal. Tapi bab iman besar sekali dalam bab akhirat ni. Macam mana kalau mati pun mati atas istilah sampai ajal. Allah yang bagi mati. Hatta kita belajar bab, saya kata bab malaikat pun kalau kita belajar itu, tenggelam muka nakir lah. Tenggelam bab Israel. Pasal apa? Kerana musyahadah terlalu kuat kepada Allah lah yang mati, bukan Israel cabut nyawa. Bukan nafi yang kerja Israel tu, tapi apa? Lupa tentang Israel tu. Betul kan? Saya sebut itu kan? Memang kita punya tu kan? Tak faham saya sebut. Boleh? Orang tu mati siapa? Israel cabut nyawa. Macam tu kan sebut?
Tak. Masa apa mati? Sampai ajal. Dah ajal lah. Dah sampai hukum. Tu pun satu bahasa dipakai orang tua dulu. Dah sampai hukum. Sampai masanya. Tapi istilah yang dipakai dalam syarak memang sampai ajal. Jadi masuk ajal ni apa? Allah lah yang matikan dia. Dan gunakan bahasa ajal memang tak ada masalah pasal dia bahasa syarak. Quran guna bahasa fa iza jaa ajaluhum, sebut ajal. Bila datang ajal, sampai ajal. Mati pasal apa? Ajal. Ajal maut tangan Tuhan lah. Guna ajal. Guna ajal. Jadi mati pasal apa? Sampai ajal. Itu memang bahasa syarak. Dia sebut sampai ajal. Hati ni mesti tahu ke orang Ta'ala lah. Siapa menentukan ajal? Allah. Ya. Satu guna bahasa ajal tu. Jadi gunalah bahasa ajal. Pasal apa mati? Dah sampai ajal. Cuma orang selalu dia akan sibuk. Dia tengok sabab. Kedah kita sabab. Satu hal, batas bicara bab iman ni tenggelam dengan sabab tu. Musyahadah tu kepada musabibul asbab. Bab iman bicara macam tu. Adapun atas bicara dunia, pasal apa mati? Covid. Untuk dia bagi ganti rugi tak? Tak ada. Pasal apa? Pasal dia suruh sign. Covid lagi. Dia suruh sign. Setiap orang nak inject dia mesti suruh sign. Sign apa? Sekiranya berlaku sebarang kejadian tak diingin. Itu Cik Dollah kan? Dia suruh sign. Maka akan ditanggung sendiri oleh penerima vaksin, macam tu kan? Ada kerajaan yang kata akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan, ada? No. Itu dia punya kuah hajak lah. Sedangkan cakap mulut dia kata macam mana? Siapa yang mati sebab vaksin kami bayar 500 juta. 500 juta, 500 ribu. Penipu nak mampu. Dia Pakcik Dollah dah bersuara. Penipu besar. Sedangkan nak inject, siapa nak inject lain kali buat satu surat. Kalau nak bagi inject boleh buat satu surat, sign surat ni. Apa ni? Sekiranya jadi apa-apa yang tak diingini pada saya, maka hendaklah kerajaan membayar ganti rugi. 1 juta orang minta lah. Kurang-kurangnya diat 100 ekor unta untuk bayar ganti rugi kita tu. Kalau unta seekor 5,000, kira 100 ekor. Unta mana 5,000, lembu boleh lah 5,000. Kalau unta 10,000, 100 ekor tak 1 juta. Bayar 1 juta. Cerita apa ni? Cerita dia konon jamin pelindungan mampunya kita. Yang tak mati satu hal lah. Dan jangan tak tahu, tengok saya sebut, ada orang alah lah dengan vaksin. Jangan kata alah dengan vaksin. Dengan abuk pun orang alah, dengan ayam pun orang alah. Apa lagi? Dengan gula pun boleh mampu. Padahal gula dengan gula, dengan sebab lemak bukan vaksin tau. Vaksin ni je lah. Vaksin ni kuman lah. Vaksin ni kuman. Lagilah orang akan alah macam-macam. Ada bengkak, ada ulcer, lidah ni. Sakit ni amat, nak makan tak boleh, minum tak boleh. Yang mati sudah tu Jadi masukkan kuman. Bukan semua orang sepatutnya mesti dia bagi tahu cerita kandungan vaksin. Bukan semua orang boleh ambil vaksin macam mana. Bukan semua orang boleh minum air gula. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham saya cakap apa? Betul yang saya cakap? Bukan semua orang boleh makan gula, betul tak? Ke kita bagi semua yang kecil manis, yang dia buat cek selalu tu, yang tu apa? Minggu sekali tak? Kalau teruknya seminggu sekali tak? Betul? Kata tiap hari? Tak tahu. Cek gula apa? Kecil manis, darah tinggi. Hak mana darah tinggi tu bagi makan kambing ke yang power tu kan. Bagi ke darah tu ya. Pasal apa? Ajal maut di tangan Tuhan. Tak makan gula pun mati juga. Jadi nak cerita apa? Bak gula pun berkira. Takkan vaksin bagi semua orang cocok.
Bak gula pun bukan semua orang boleh makan gula. Faham saya cakap apa? Apa bangang punya undang-undang ni? Tak, memang saya tak tahu, bengang lah. Saya pasal ada grup yang macam tu kan, hari-hari ada informasi tu, memang ada informasi, bengang ni. Istilahnya bunuh diri ya. Rela masuk komando tu bunuh diri ya, namanya. Bodoh aja dia. Nak kan soalan Pakcik Dollah tu, cerdik lah sana. Bila dah sign. Tapi Pakcik Dollah cocok dah. Dah demo suruh cocok Pakcik Dollah yang betul kan? Nak buat macam ni? Pakcik Dollah khabar gitu. Sagi dia kata tak boleh orang tanah negeri tu. Ayat-ayat dia tu, kurang ajar nampak. Tak boleh masuk pasar raya. Tak boleh masuk masjid. Nak masuk masjid kena 2 dos. Bagi 2 dos lagi buat tu. Nak pergi umrah tak boleh. Tapi pergi umrah dulu orang kata kita pun tak gaduh sangat. Pasal dia bukan macam vaksin ni. Vaksin ni lain. Sepatutnya dari sikit dah vaksin, badan boleh mengenal dah ada antibody ni, sekali je semua hidup. Macam hepatitis B lah, apa bala tu kan. Sekali je. Badan kita dah kenal. Buat apa cocok kali kedua? Takkan expired pula. Bengong tu. Ilmu perubatan mana? Tak, ilmu perubatan tu dia yang ajar kita. Kita bukan pergi belajar ilmu perubatan tu. Habis-habis dia kata dalam tempoh 6 bulan proses antibody dalam badan akan berkurangan. Kepala otak kau. Apa benda tu? Baik tak payah cocok. Pasal bila cocok antibody berkurangan. Kalau tak cocok memang ada antibody. Memang tengok lah. Kita cakap macam ni dia orang marah. Nak cerita apa ni? Cerita mati. Cerita mati. Allah Ta'ala bagi kita memang elok. Tapi masalah kita macam-macam lah. Konon kita inilah jalan ikhtiar. Ikhtiar lah, ikhtiar mampu. Bahasa dah. Tambah pula kita guna bahasa ini. Kau tunggulah tengok. Tak berapa hari kan. Yang memang dah tengok depan mata, yang dah mati dah tergolek, yang tombang. Tu yang tak mati tu hal. Tak semestinya bila tak mati itu maksudnya nak rasa lega, satu kelegaan. Dia mau berisau sebenarnya. Kena ada kawan sebelah kena, orang terdekat kena, nak terkena macam tu lah kan, dengan sebab vaksin jadi macam ni. Dia mau berisau, tak kira tentang aku yang kena jadi macam tu. Bukan senang hati tu orang duk pakai vaksin tu. Bukan senang hati. Tu yang vaksin bukan pasal nak kesihatan, tapi pasal dah dipaksa oleh kerajaan. Okey. Dah cebut mati ke sana sikit. Sorry lah, cerita vaksin lebih. Atas kita bicara tu pasal apa? Kita bab iman. Satu. Dan kita bicara tu pasal kita bicara bab syariat. Bila mati, haram bunuh diri. Walaupun Allah yang tentukan kematian. Mati pasal apa? Sampai ajal. Tapi janganlah pergi terjun bangunan 40 tingkat. Siapa dia ajar begitu? Janganlah pergi minum kelorok. Makan kaca, makan batu. Jangan. Itu ambil pisau tikam siapa? Kalau orang Ta'ala tak izin mati, tak mati juga. Jangan buat bengong gitu. Kita duk bicara syariat ni. Ada bab iman, bab mati, dah ada sabab mati. Itu yang sebut ke vaksin tu sikit, pasal duk bicara bab syariat. Benar tak benar, betul tak betul dakwaan kata dengan sebab vaksin ni dapat kesihatan apa-apa protection. Kalau kata kena jangkitan pun taklah seteruk macam mana orang tak kena vaksin. Betul ke fakta tu? Boleh faham saya sebut apa kan? Soal boleh. Dan bila kita soal pun dia bukan jawab. Wajar betul, tapi hak dia keluar dalam tali handphone kan. Setiap handphone akan dapat tu. Awak berhak dapat perlindungan lah, apa benda dah. Lagi ramai cocok, lagi banyak kes. Lagi banyak cocok, lagi banyak mampus. Dan yang bawa kes tu yang kena vaksin tu. Itulah yang bawa kes banyak.
Yang mana yang tak kena cocok, macam mana? Masuk keluar. Tak ada simptom tu. Tak ada simptom pun. Bila tak ada simptom lah. Orang sakit tapi tak ada simptom. Ni siapa punya ayat ni? Dia demam tapi tak ada demam. Macam okey tak? Dia demam tapi tak ada demam. Cerita vaksin lebih sikit ni. Awal-awal kena buat vaksin macam siapa lah. Pasal cerita mati kan. Demam tapi tak demam. Demam tapi cek suhu 36.2. Tit, normal temperature. Tit, normal temperature. Tapi demam. Itu katun. Pasal dia kata kena COVID tapi tak ada simptom. Batuk tak, demam tak, semua tak. Hilang dari rasa pun tak ada. Oh, dan ni lagi bahaya pasal dia COVID tapi tak ada simptom. Kena buat muka gitu sikit. Tapi benda tu dah diterima. Pasal yang cerita tu kerajaan. Dan satu persepsi masyarakat ni apa yang dicakap oleh kerajaan sama. Semuanya betul. What the government said always right. Pakailah akidah kau tu, baguslah. Hiduplah berbahagia dengan akidah tersebut. What the government say is always right. Ambil lah. Tambah pula ada puak-puak yang kaki jilat tu, dia kata apa? Tasarruful imam manutun alal maslahah. Imam ni kalau disuruh mesti ada maslahat. Jadi untuk jaga masalah umum macam mana? Cocoklah vaksin. Ini kaki jilat. Siap. Jadi kita bicara pasal apa? Pasal kita cerita masalah ni. Wajib beriman dengan mati dan ada ajal. Kaedah kita beriman besar ajal apa? Hidup mati siapa? Allah yang yuhyi wa yumit. Siap. Bukan kita menafikan Israel, tapi tenggelam Israel. Itu kaedah saya ngaji, itu Tok Guru sebut beriman macam ni. Satu kalau Israel pun, sedangkan wajib beriman dengan Israel, tak wajib beriman dengan makan minum. Kalau mati pun Allah lagi mati, dia yang yuhyi wa yumit, kerja cabut nyawa Israel, tapi tenggelam Israel, tambah hidup kena makan minum. Tak ada pun wajib beriman dengan makan minum, wajib beriman dengan Allah. Jadi maksudnya macam mana? Tenggelam dengan makan minum. Yang hidup aku Allah. Tu tauhid. Tak ada orang nak ajar macam tu lah. Saya tahulah tuan-tuan dengar lah saya khabar ni. Tak ada orang nak ajar macam tu. Saya ajar macam ni pun pasal saya belajar macam tu kan. Lah ni nak kedua ustaz-ustaz nak ajar macam tu tak keluar dah pada mulut dia dah macam tu. Iya dengar saya sebut. Susah nak dengar. Nak baca sifat 20 orang tak baca dah. Mondok je baca. Nak ajar tauhid kata Allah lah yang bagi hidup kita, bukan makan minum, bukan oksigen bagi hidup kita. Tak berapa orang ustaz dah nak sebut. Sedangkan teras akidah tu. Hidup mati kita tu, itu akidah kita tu. Perasaan kita ni, kita punya feeling ni apa? All the time ni apa? Allah, He give in life. He's the only one, the one and only give me life, nobody else. Why? Because He is my God. He is God, the only God, the only Ilah. Okay. Atas kita bicara ni nak cerita apa? Ada akhirat. Jadi ada alam, kita akan balik sana nanti. Pertama tempuh alam lain, barzakh. Alam lain. Alam barzakh, alam lain, ni bukan alam kita. Walaupun kubur duduk sebelah, walaupun orang mati duduk sebelah, kita tak tahu apa berlaku kat dia. Itu kata duduk alam lain. Alam lain. Hatta kalau duduk alam syahadah ni pun, jin duduk sebelah, kita tak tahu jin buat apa. Pasal kita tak nampak dia. Tapi jin bukan alam barzakh. Alam syahadah lagi. Jin tak tahu apa alam barzakh. Jin
Sebelah dia ada jin mati. Dia tak tahu apa berlaku kat jin mati sebelah dia. Orang tu kena soal muka nakir, kau kan dengar. Pasal dia nisbah ghaib kita tak nampak. Tapi istilahnya dia alam syahadah lagi. Dia bukan alam barzakh. Tak? Dia tak dengar soal muka nakir dalam kubur. Jin tu. Tak? Walaupun satu sudut kita tak nampak dia, tapi dia bukan duk alam barzakh. Dia masih istilahnya alam syahadah. Cuma kita tak nampak. Macam mana tak nampak oksigen, tak nampak virus corona. Bukan duk alam barzakh. Oksigen bukan alam barzakh, kan? Oksigen alam syahadah. Jin alam syahadah. Hatta malaikat pun alam syahadah. Alam syahadah. Kalau dia tumpuk diri boleh nampak. Alam barzakh bukan. Alam barzakh bukan macam tu. Baik. Jadi setiap yang menyawa pasti mati, pasti rasa mati. Zaiqatul maut, rasa mati tu pasti akan kena. Jadi faham mati ni sakit ke? Sakit. Tapi orang beriman, sakit tu Rasulullah dah minta Allah Ta'ala beri kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita nak tengok kebanyakan orang Muslim mukmin yang mati ni macam mana? Mudah orang Ta'ala lagi mati. Tak adalah orang kata apa, macam mana kambing dilapahkan waktu dia masih hidup, kita lapah dia hidup. Sakit mati tu macam tu. Memang cerita dalam kitab-kitab. Saya ngaji tok guru dulu buat misal, sakit mati tu macam itulah sakit mati. Macam mana? Kambing gantung kat dia, lepas tu tengah hidup tu lapah dia. Mau dia air menjerit dia. Dia awak biasa dengan kambing ni, satu dengar bunyi kambing, boleh tu kambing. Kalau orang macam mana bunyi? Cerita kambing pada dah kan. Kampung tapi kita dah tak sakit dah macam tu. Siapa? Rasulullah dah minta kalau sakit mati macam ni, kau bagi aku semua rasa sakit untuk umat aku. Dia dah minta Rasulullah, kalau kita dengar kisah dia nak wafat tu kan, datang malaikat Israel minta izin nak cabut, nak kita ambil tentu ya, saya cerita ringkas lah. Minta izin nak cabut, Rasulullah pun kata Rafiqal A'la, cabut. Dia cabut baru nak rentak tu, Rasulullah rasa sakit dah. Rasulullah kata Israel pelan lah sikit. Israel kata wallahi, kata dia, inilah paling pelan aku cari. Tak ada makhluk aku tarik yang lebih pelan daripada ni. Allah. Rasulullah kata apa? Kalau macam ni lah paling pelan, kau bagi semua sakit umat aku tu kat aku. Maksudnya biar aku rasa sakit, jangan bagi umat aku sakit. Tu mati. Dia punya sayang kat kita tu macam tu. Tu mati kita tengok sedang je mati. Apa? Rest in peace. Tengok tenang. Sampai Piramli boleh buat filem lah. Tengok tenang, senyum. Pasal apa mati ni? Senyum. Mati dah iman dah. Boleh buat lawak gitu. Memang tak sakit. Rasulullah dah ambil lah semua. Tapi kalau ikut sakit mati macam mana? Ada yang kata kena tetak dengan 300 pedang. Macam mana kambing tengah hidup dilapah. Pasal nak bercerai roh daripada jasad ni, bukan main-main. Kita nak potong kuku, cabut gigi pun sakit. Saya ngaji tutup guru sebut cerita itulah. Gigi sakit sebatang macam mana? Bila nak mati esok, kalau ada 32 batang gigi sakit macam mana repair? Janggut selai cabut sakit tak? Try cabut tengok. Kalau 10 helai sekali, kalau 20 helai sekali, semua janggut yang ada cabut. Tercabut ni mulut bawah ni, gigi berlubang sakit, tambah cabut.
Sakit mati kan, sakit tu. Tapi Rasulullah dah minta dah sakit tu bagi dia. Dia tengok, ya Allah. Tu tak kasih lagi kat Rasulullah. Itu nak kasih Rasulullah macam mana? Bajaklah selawat ke dia. Kita pula selawat ni rajin terlajak. Allah. Satu kena bagi nazar sekali ke, bersumpah sekali, buat kenyataan bersumpah, wallahi billahi tallahi, aku takkan kurang daripada 500 kali berselawat setiap hari. Langgar sumpah macam mana? Bayar lagi kifarat. Puasa 3 hari, 3 hari, 3 hari. Tak pun bagi 10 fakir miskin makan. Padangkan muka kita. Pasal malas sangat. Jadi untuk bagi rajin tu, sumpah. Untuk bagi rajin tu, nazar. Antara kaedah kita dalam syarak, kaedah untuk tambat diri ni, ada istilah riba, tambat diri buat ibadat. Apa kaedah dia? Sumpah untuk buat ibadat. Ibadat tu sunat, kita nazarkan dia untuk jadi wajib. Wajib atas aku satu hari 500 kali selawat. Contoh, kalau aku tak selawat, wajib atas aku sedekah RM100. Jadi tu sumpah tu, bukan nazar tu, istilahnya nazar. Jadi tu nazar. Tak habis je selawat satu hari 500, macam mana? RM100 lah kau bayar. Padan dengan muka aku, malas sangat. Tujuan dia nak ajar diri supaya boleh bangun ibadat. Jangan malas. Kalau malas, ambil abuan kau RM100 sehari. Kalau tak kata RM100 pun, wajib atas aku satu hari mesti 500 kali selawat. Tak ada pun kata RM100 sehari apa. Tak. Langgar je, tak habis yang 500, apa jadi? Wajib bayar kifarat nazar, yang dia wajib atas dia selawat 500 kali. Tengok tak sampai, wajib merdekakan hamba satu, ataupun puasa 3 hari tak syarat berturut, ataupun bagi makan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Ambil lah. Itu kaedah nak taat. Satu ulama-ulama dulu macam tu, ada yang nazar 40 tahun tak nak makan daging, tak nak makan sate. Macam-macam hai cerita dia kan. Kita tak ada gitu. Kita nazar juga. Nazar apa? Boleh bini aku nak puasa 3 hari. Contoh dah, sorry sikit. Dapat anak, nak sembelih kambing. Macam tu kan. Kita punya nazar kedekut. Nak sedekah pun kena istilah Allah Ta'ala tunai kehendak kita dulu, baru kita nak sedekah. Macam tu. Orang ulama dulu macam mana? Tak. Nazar tu jalan untuk lawan nafsu. Dengar, nazar tu jalan untuk lawan nafsu. Sumpah pun bukan sumpah liwat apa, orang ni telah liwat saya, bukan itu sumpah. Sumpah pun tujuan sumpah untuk lawan nafsu. Wallahi, aku mesti baca Quran satu hari 1 juzuk. Wallahi billahi tallahi baca. Betul. Kalau tak baca, dah bersumpah tapi tak baca, macam mana? Sama kifarat dia sama macam kifarat nazar. Merdekakan hamba boleh tak ada. Puasa 3 hari berturut-turut, atau bagi makan atau bagi pakaian 10 orang fakir miskin. One of the three. Satu, mana-mana ada pilihan nak buat. Tu kifarat sumpah, kifarat nazar sama. Jadi pensyariatan sumpah dan nazar ni memang ada khas, belajar kitab fiqh dipanggil babul ataupun kitabul aiman wan nuzur, istilah kitab. Dipanggil bab, nak cerita bab-bab sumpah dengan bab-bab nazar. Jadi nazar untuk ni sebenarnya, nazar untuk lawan ataupun rajinkan nafsu yang malas supaya boleh bangun ibadat. Wajib atas aku tahajud contoh. Itu tak bangun tahajud macam mana? Salah satu daripada 3. Wajib atas aku jemaah subuh di masjid, takbiratul ula sepanjang hidup aku. Tertinggal aja macam mana? Satu daripada 3. Apa dia? Merdeka hamba, puasa 3 hari tak berturut-turut, tak syarat berturut, bagi makan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Ambil tak? Jadi sikit pelajaran
Bab sumpah dan nazar tu. Sumpah nazar kita belajar fiqh ni lah. Tu sebut tadi, kita kadang tak pernah belajar tu kita duduk dengan nazar ni, kami dapat anak beri dan menang pilihan raya jadi MB, nak buat kenduri, macam tu lah kan. Anak berjaya masuk universiti, anak buat kenduri, dia punya niat macam tu je. Kena Allah Ta'ala balas kat dia, bagi nikmat besar, baru dia akan bagi sedikit nikmat kecil. Bukan macam tu kaedah kita. Tak. Bahkan gunakan kaedah sumpah dan nazar tu, Allah SWT, untuk jalan kita boleh taat pada Allah Ta'ala. Siap? Ya, kita denda diri kita sendiri. Buat apa denda tu? Kaedah untuk tarbiyah nafsu. Tarbiyah nafsu. Dia kata tak salah ke? Dengar, ada orang diet sampai dia denda makan, dia tak makan, patutnya dia kena makan, patutnya dia boleh makan, tapi dia tak makan. Tak ke itulah menzalimi diri sendiri? Tak zalim? Itulah bagus. Melantak banyak tu yang menzalimi diri. Saja sebut itu sikit. Menyambi-nyambi je. Baik. Jadi beriman dengan di akhirat ni, antaranya wajib i'tiqad setiap nyawa akan mati sampai ajal, tak terdulu tak kemudian, dan memang mati sampai ajal. Jikalau dibunuh atau ia bunuh diri sekalipun, pasal apa mati? Sampai ajal. Memanglah mati sampai ajal. Disebab apa dia mati? Bunuh diri. Tapi yang kuatnya apa? Bunuh diri kan, dia mati pasal apa? Sampai ajal. Itu asal akidah. Atas jalan sabak, macam mana boleh mati? Bunuh diri. Gantung kat kipas. Remote di tangan, buah tali, pusing. Apa itu? Apa nak sebut ni? Mati sampai ajal, yang memati Allah. Baik. Tidak dulu, tidak kemudian, jikalau dibunuh atau dibunuh diri sekalipun. Mati siapa? Ajal. Ya. Jadi sabab letakkan tempat sabab. Hati kena belajar tawajuh, Allah yang menghidup dan memati. Dia kena latih pada dia, dah belajar faham tu. Cuba buat. Bawa hadir hati. Renung untuk muhasabah diri. Kita ni tunai kehendak ilahi di sudut ni. Tak mana tak ingat mati. Ingat mati ni memang Rasulullah suruh. Kita belajar dalam hadis, Rasulullah kata aksiru min hazimin lazat. Banyak kan mengingat perkara yang boleh menghilangkan rasa lazat atas muka bumi. Duk rasa duit, mati, tinggal, mati habis semua. Ada ladang ratus-ratus ekar, mati. Habis tinggal semua. Astagfirullah. Itu ladang arnab, ada 100 ekor, mati, tinggal semua. Cerita arnab tu apa? Cerita saya lah tu kan. Tak ada orang tak faham, tanya lain. Orang ada ladang pun kena tengok 10 ekor, 20 ekor ibu. Awak ditakdirkan dapat 70 ekor ibu. 70 ekor. Sekali kalau seekor, 5 ekor beranak, katalah beranak. Tu semua tunggu nak beranak tu. 70 ekor, 7 kali 350 ekor. Adalah ya. Tengoklah. Mari tengoklah. Pagi-pagi je lah tengoklah. Semalam tak ada, tengok hari ni ada. Kelip mata je. Nak jadi sekali mata. Masa lagi kita tengok, ambil gambar tak apa. Apa cerita ni? Ada orang tak faham, dia kata apa benda dia orang nak sembang ni. Itulah orang serodok pondok. Cerita apa ni? Macam mana boleh cerita arnab apa ni? Harta. Nak cerita apa? Satu, dia hanya jasad ya, takluk hati, tengok arnab macam mana? Allah hidup. Allah tentukan ni. Saya tak sangka nak ada banyak tu. Saya pun tak sangka nak ada orang nak jual macam tu.
Adalah saya bela. Adalah hari tu ada 7 ekor. Saya 5. Tambah 2 ekor. Tu adalah. Ni kat 100 ekor. Oh. Tu kata beranak orang yang jual tu pun dia kata ni memang kahwin itu awal bulan 8 tu semua tunggu nak beranak. Memang betul kan. Usungnya pun dah 2 ekor beranak. Nah tu pun malam tengok disebut bulu banyak dah. Dia nak beranak dia cabut bulu badan dia. Jadi tilam untuk anak dia nak beranak tu. Budak-budak ni lah tolong esok ni. Apa cerita ni? Jasad macam ni ya. Tengok arnab macam mana? Allah menghidup dan mati. Tambah pula pasal dulu pun saya pernah ada proses kata Tok Guru pun ajar dah. Tengok tu apa? Macam mana? Ibu seekor, ada yang beranak, ada yang sampai baka dia 12 ekor, 13 ekor tu. Sekali beranak. Perut 13 ekor. Tek ada 8. Tapi anak 12 ekor, 13 ekor dia boleh bela. Rezeki siapa bagi? Allah. Kita pula jadi kuli pergi bagi makan dekat dia. Kalau dia duduk di hutan, tak gaduh kita pergi makan. Tapi bila kita kurang, kena pergi makan. Itu satu hal yang kata apa? Ini kata ketentuan Allah Ta'ala. Kalau kita bela, kita jadi susah, baik lepas. Ini lepas atau hal lah kan. Tapi nak cerita, bela semua tu dalam keadaan bertauhid kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Allah yang menghidup mati. Tengok ada yang mati. Kita ingat hidup 12. Tengok mati 4, tinggal 8. La ilaha illallah. Semua hidup mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu. Kita sembelih pun mati. Macam mana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa menghidup memati? Allah yuhyi wa yumiit. Ni sembelih, kita buat sebab. Nak sembelih, guna pisau tajam. Jangan pisau tumpul. Kalau boleh putus, sah sembelih. Tapi pisau tumpul, berdosa pasal kita menyeksa dia, sakit dia. Gunakan pisau tajam. Kalau nak sembelih, gunakan pisau tajam. Pasal itu merehatkan dia. Semua syariat itu. Syariat ada, tauhid ada situ. Atas kita punya jalan sebab susulah. Air dia macam ni, makan dia macam ni, minum dia macam ni. Macam ni. Kadang-kadang nak bagi anak beranak 12. Tapi bagi makan 1 sudu. Mampu beranak seekor je lah. Sikit saya sebut itu kan. Ada orang nak sihat. Tapi minum air sejuk je. Mana mahu je. Makanlah madu. Tak ada madu, tak beli kat saya. Tak apa, belilah kat orang lain. Cari sebab sihat tu. Tapi akidah, Allah sihatkan aku. Belajar tauhid memang itu. Praktik tauhid kita hari-hari. Baik. Jadi baca tak habis lagi lah ni. Baru satu sudut kita sebut bab iman dengan hari akhirat. Apa dia? Mati. Di sebelah ke depan nanti jumpa takrif tu tak selesai lagi. Apa maksud beriman dengan hari akhirat? Wajib beriman setiap yang menyawa mesti mati. Dan bila mati balik ke alam barzah. Baru satu tak habis lagi. Wajib beriman adanya hari kiamat, hari kemusnahan alam. Wajib beriman hari bangkit semula. Wajib beriman adanya himpun di padang mahsyar, ada timbangan amalan, ada hisab, ada kolam Nabi. Sekali lalu ada saya baca dia. Ada kolam Nabi, lagi ada titian sirat, lalu atas sirat ada syurga, ada neraka, dan ahli syurga akan ke syurga, ahli neraka akan kekal abadi selama-lamanya. Dan antara nikmat dalam syurga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Taala beri pada kita keupayaan melihat dia. Wajib beriman. Tu beriman akhirat-akhirat. Ringkas dia macam itulah. Kan? Itu masuk. Dan bila wajib beriman macam ni, bila nak mati? Bila nak mati? Bila-bila boleh mati? Bila nak mati? Anytime. Untuk nak buat apa? Anytime. Bila anytime boleh mati? Kena siap sedia. Bila nak sedia? All the time. Bila mati anytime, bersedia kena. Nak bersedia macam mana? Besar sekali iman. Amal iman lah. Amal iman, amal apa? Amal hati ya. Apa dia? Sentiasa musyahadah la ilaha illallah. Ashhadu
Fi'il mudhari' tu apa dia? Sentiasa aku bersaksi ilah aku Allah, Allah mere saat hai, Allah mere khaliq hai, mera khaliq hai. Allah dia yang cipta aku, dia bagi hidup aku, dia bagi kedekat aku, la haula wala quwata illa billah. Dia bagi melihat aku, dia bagi mendengar aku, dia bagi akal aku, dia bagi sihat aku, dia yang cerahkan aku ni siang malam ni. La ilaha illallah. Mati, iman. Pasal mati bila jadi nak dapat iman bila kena ada iman. Amal lain nak sedekah, wakaf apa mungkin tak dan. Tu yang disuruh wasiat apa satu hal. Ada bab-babnya tu. Kalau tak ada harta apa benda sekalipun yang mesti kena ada dan all the time kena be ready, get ready. Apa dia? Iman. Salah, taubat. Astagfirullah. Silap lagi aku ni. Nak tunjuk ke orang pula aku ni. Nak tunjuk aku hebat pula. Gini. Astagfirullah. Iman balik. Cadar balik. La ilaha illallah. Allah ni ilah. Apa pula aku cari keridaan makhluk? Cari keridaan Allah. Redha Allah apa? Aku ingat dia. Aku zikirkan dia. Fazkuruni azkurkum. La ilaha illallah. Macam ni kita punya hidup. Lifestyle kita. Jadi tak jadi satu hal. Tapi macam tu kena dapat. Pasal mati boleh datang anytime. So you must get ready all the time. Bunyi orang putih sikit lah gitu kan. Get ready all the time. Dia istilah macam doktor kena dalam keadaan sentiasa standby. Standby apa? Standby. Bahasa lain standby apa? On call. On call. On call pun dia boleh bersedia tau. Mati bukan on call. Macam mana? Tak sedar on call, tak tahu mati. Lebih daripada on call lagi. Kita punya alert tu lebih daripada on call. On call ni, call baru kita krit. Okey, ya bos. Datang segera. Baik bos. Tu on call. Mati macam mana? Tak payah call. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Allah yuhyi wa yumiit. Aku ni ana abduka wa ana ala ahdika. Allahu akbar. La ilaha illallah. Tengok patah dahan. Subhanallah. Allah tak ada kurang. Allah sempurna. Ada monyet pula banyak situ. La ilaha illallah. Allah. Dia yang khaliqu kulli syai. Ni semua makhluk Allah. Makhluk Allah mendalilkan Allah. La ilaha illallah. Allah wujud. Makhluk. Allah yang wujudkan semua makhluk ni. Nak macam tu. Bukan angkal. All the time. Musyahadah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudah itu. Ada tajwid, ada tajwid pula dah. Astagfirullah. Ada tauhid kita dah belajar. Inilah istilahnya practical tauhid. Practical tauhid ni belajar teori satu hal. Lepas tu nak buat apa? Kau dapat praktikal bersahabah dengan orang ahli tauhid. Saya tak adalah pengalaman lama, tapi bila kita pernah jumpa tutup guru, syekh-syekh yang memang dia praktikal tauhid ni 24 jam dalam hidup dia. Kita tengok dia tu, kita akan terkesan, oh macam ni dia bawa tauhid. Tauhid yang dibawa. Itu yang antara saya sebut, guru-guru yang kita pernah jumpa, kita pernah duduk semajlis dengan dia. Dia duduk saja pun, bukan duduk saja, dia zikir. Dia zikir. Walaupun mulut tak kumat kamit mulut apa? Tak. Dia fikir, dia zikir dan fikir. Kita tengok dia tu, kita jadi sedar. Tengok dia tu, kita jadi sedar. Tuan-tuan saya, dengar saya cerita. Tuan-tuan tak tengok tu hal lah, dengar saya cerita ni. Kita tengok dia tu, dengan apa dia ajar kat kita. Kita dia, dia ni bukan cakap saja lah. Memang dia buat. Dia duduk. Tak pernah dalam keadaan lalai lah, tengok. Pasal dah terlatih tu kan. Tak pernah lalai lah. Duduk saja. Berjalan pun, dia berjalan bukan berjalan macam kita berjalan. Dia berjalan dengan zikir dan fikir. Setapak jalan. Zikir dan fikir. Baru kita akan kenal, ni bukan sebarang orang. Yang ni orang yang
memang special lah. Tak mana special? Ahli tauhid. Bukan ahli tauhid dengan ilmu tauhid ya. Kalau nasibah saya boleh bahas ilmu tauhid. Tapi nak mengaku ahli tauhid, malu tu yang saya mengaji lagi tu. Pasal ahli tauhid ni macam mana? Allah, bila pun duduk tempat tauhid lah. Hati tu sentiasa sedar, hidup hati dia. Hati dia sentiasa dalam keadaan apa? Ingat Allah Ta'ala tu, sedar dia, precaution dia, sedar ke Allah Ta'ala tu. Tu yang kata dia memang telah bersedia ba'dal maut. Dia sedia untuk mati tu. Dia on call. Apa? Always precaution, sentiasa sedarkan diri dia, aku ni Allah yang bagi hidup. Dengan dia sedar tu, kalau mati pun aku dah mati dalam keadaan iman. Kalau boleh tak nak sedetik pun lalai pada Allah Ta'ala, pasal setiap detik adalah keberangkalian aku untuk mati. Dia punya faham tu kan. Kita belum dapat itu, kita kata memanglah mati, aku iman yang mati. Betul apa? Yang ni sihat lagi takkan mati kot. Kalau tak cakap macam tu pun kita punya faham macam tu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Jadi ni sebab kita bicara hari akhirat, sekali lalu dah sebut takrif sekali lalu dengan apa yang kena beriman tu. Jumpa nanti satu-satu. Yang terdekat kita bab mati boleh datang bila-bila masa. Jadi kita kena bersedia setiap masa. Bersedia tu macam mana? Bersedia tu dengan hidupkan hati kita dengan zikrullah, tauhid Allah Ta'ala, apa, merasaikan apa yang ada pada aku ni tiada lain melainkan semua limpah kurnia Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah kita hidupkan hati sanubari kita, fahamkan kita apa yang kita kena capai dalam kehidupan kita, supaya istilahnya kita sentiasa on call, bersedia. Entah kalau tak kata bersedia untuk mati, nampak macam pelik lah. Kita apa? Sentiasa mengingati ilahi, biar kita mati dalam keadaan ingat Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala, iktiraf Allah Ta'ala. Hati ni kita perasaankan Allah Ta'ala, dan ada perasaan dan ada i'tiqad, bahkan dengan bahasanya ada perasaan, bahkan bukan saja perasaan, i'tiqad, dengan yakin seyakinnya bahawasanya Allah dialah ilah, dia kamil, dialah pemilik quwwah, dia milik langit bumi, la ilaha illallah. Kalau boleh hidup tu, masya-Allah. Dan jangan tak tahu, itulah cabaran paling besar sekali dalam kehidupan. Cari rezeki tak susah, duduk je pun tak kira orang hantar nasi lemak. Contoh lah kan. Tak apa pergi kedai tu orang bayar lah. Tapi ilmu tak ada, tiba-tiba je dapat ilmu tauhid. Tahu-tahu je boleh zikir, tak tahu boleh baca Quran. Semua kena dengan kasab, semua dengan usaha. Iman taklid atau memang peri orang tak ada bagi. IC tulis Islam, mak bapak Islam, kita agama Islam. Masuk jawi pun peri. Peri ni sebab kita tak payah fikir, kecil-kecil lagi dah masuk jawi. Islam macam tu dah dapat. Tapi nak Islam tahqiq macam kita sebut ni, tu wajib kena belajar, dan wajib melalui apa, proses tarbiyah, sistem tarbiyah, macam mana latihan tarbiyah untuk hidupkan hati. Hadanallah ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala fahamkan kita, haluburkan kita untuk jadi tempat duduk tempat-tempat macam tu. Mudah-mudahan dapat dengan taufik hidayat Allah SWT limpah kurnia dia, boleh kita dalam keadaan taat sentiasa dan sentiasa mengasakan dia. Amin. Itu dulu lah. Sambung kita nanti masuk dalam kubur. Ayat statement kita nak ambil ni bab mati, mati pasal ajal, mati dicabut oleh malaikat Israel. Dah itu bab malaikat dah cerita. Mati atas nama akhirat, mati sampai ajal. Dalam kubur ada azab dan nikmat yang dah disebut tu. Mati sampai ajal, sekalipun dibunuh. Pasal apa mati? Mati kerana ajal. Ajal istilah syarak. Okay. Itu je kita bicara situ lah. Lain soalan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda
بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء